Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 30 hari bulan 5 tahun 2021, jam 11.38 pagi. Apa yang aku nak buat hari ini, aku nak share dengan korang satu peluang investment yang aku dah lakukan sebenarnya agak lama juga. Tapi aku tak consider yang aku ni offer peluang ni pada rakan-rakan yang lain lah. Dan untuk pengetahuan korang, ini adalah investment yang legal, patuh syariah dan juga diberi kelulusan oleh Suruhanjaya Komisen daripada yang menguatkuasakan tentang pelaburan-pelaburan di Malaysia. Okay, hari ini apa yang aku nak tunjukkan adalah Wahid Investment. Okay, Wahid Investment ni sebenarnya dah masuk Malaysia dah lama sebenarnya. Kalau tak salah aku pada tahun 2019 mereka dah ada di Malaysia. Jadi aku ambil peluang ni untuk aku tunjukkan dekat korang apa potensi-potensi yang ada dan yang korang boleh dapat lah. Tapi hari ini apa yang aku nak tunjuk ni hanyalah setelah beberapa aku masukkan modal dan setelah beberapa lama aku biarkan lah. Okay. Jadi pertama kali yang aku nak mention dekat sini adalah korang kena faham yang tujuan kenapa kita melabur adalah untuk kita beat inflation. Kenapa inflation? Sebab inflation ni dia memakan nilai mata wang kita. Okay, contohnya kalau korang ada 100,000 okay, pada tahun 2021 ni yang korang nampak nilainya 100,000, maybe in the future pada tahun 2025 100,000 tu ibarat macam 50,000 sahaja. Sebab apa? Barang makin mahal. Okay? So kita nak melabur ni untuk kita kill inflation rate tu sebenarnya. Okay. Apa pun korang boleh follow aku dekat channel Husni Mubarak di YouTube. Boleh juga masuk ke Facebook dan untuk YouTube aku, nama YouTube adalah Husni Mubarak lah, Husni Mubarak channel. Okay, jom kita pergi dulu ke Wahid Investment. Okey, kalau korang tengok dekat sini, okey, ini pada RM7,877.18 ni adalah total pelaburan yang aku lakukan, yang mana untuk Wahid ni aku pecahkan kepada 3 akaun sebenarnya. Okey, satu untuk bina kekayaan, satu untuk aku buat car maintenance kereta lah, dan juga insurans untuk aku bayar kan. Setiap tahun kena bayar, dan juga travel lah untuk cuti-cuti Malaysia. Okay, tapi buat masa sekarang cuti-cuti Malaysia ni memandangkan aku pun tak pernah travel. So memang aku biarkan kosong sajalah untuk yang cuti-cuti Malaysia ni. Okay, untuk car maintenance dan insurance, building wealth. So apa yang aku nak tunjuk ni berbeza sebab car maintenance ni aku masukkan sedikit lambat. Dan building wealth ni, bina kekayaan ni aku buat dah lama sebenarnya, dan aku pernah withdraw dan aku masuk balik duit lah. Okay, so kita pergi dulu dekat building wealth ni, sebab di dalam building wealth ni dia akan bagi tahu sebenarnya. So ini adalah total investment yang aku buat. Okay, 7,363. Sebenarnya aku masukkan hari tu dalam 7,100 lebih tak silap aku, tapi dah grow pergi RM7,363, di mana kenaikan sebanyak RM210, di mana kenaikan tu adalah 2.6%. Okay, masih lagi kecil sebenarnya, tapi jangan risau. Okay, kalau korang tengok dekat sini, 7,000 net deposit adalah RM7,152.83. Okay, yang ini aku lakukan pada yang inilah yang semasa lah, yang ada pada 29 Mei. Okay, sebentar ya. Okay, yang mana untuk tabung ni aku letakkan target untuk aku
sebab aku buat ni sebagai tabung, aku nak letak target untuk RM30,000, yang mana aku nak capai RM30,000 tu pada 22 Oktober tahun 2022 pada bulan Oktober. Kenapa aku letak pada bulan Oktober tahun 2022? Sebab aku akan masuk rumah, sebab rumah aku dan isteri yang kami beli pada tahun 2019 kalau tak silap aku. Okey, 2019 ataupun 2020, rumah tu akan siap pada tahun 2022. Okey, pertengahan. So kami nak kumpul duit untuk untuk masuk ke rumah tersebut lah. So ini target dia. Ada lagi RM22,636 lah untuk aku achieve. Okey, dan korang boleh delete lah target ni apa semua, dan korang boleh add fund. Okey, itu tak ada masalah. Okey, kita juga boleh buat recurring deposit. Okey, recurring deposit ni korang boleh buat sama ada korang nak recurring tu every month ataupun weekly, ataupun korang nak masukkan one time sahaja. So dia akan beritahu lah berdasarkan target aku yang 30,000 tadi, berapa sebulan yang aku kena depo. Okey, masuk ke dalam account ni lah untuk bagi account ni grow. Okey, itu untuk ni. Dan position ni aku adalah pilih very aggressive. Okey, dalam very aggressive ni dia ada beritahu yang berapa pecahan percentage yang dia masukkan lah. Okey, dan amount yang dia masukkan. Contohnya macam di dalam US stock ni, diorang bukannya beli US stock tu diorang beli Google, Facebook, no. Diorang ada satu dana amanah, yang ini dipanggil sebagai Wahid USA Syariah ETF ni. Dana amanah ni dikumpulkan. Dalam dana amanah tu, daripada total yang aku masukkan tadi 7,100 tu, 4,800 ni digunakan, ataupun 64.97% ni digunakan untuk dimasukkan ke dalam amanah ni untuk beli dana amanah US, untuk beli stok-stok US lah. Okey, tapi kita tak tahu apa yang stok yang ada yang dana amanah ni beli. Kita tak tahu, tapi yang pentingnya yang dia beli tu adalah syariah. Okay, kemudian dan di Malaysia juga mereka masukkan melabur dalam Malaysia punya stock market, dengan daripada jumlah pelaburan 7,000 tadi, 20% dimasukkan ke dalam stock market, yang mana dalam stock market pun mereka ada dana amanah jugalah. Okey, sukuk. Okey, sukuk ni adalah bond Islamic bond, yang mana diterbitkan. Biasanya sukuk ni kerajaan lah terbitkan, tapi RSB Islamic Bond ni dia macam satu dana amanah juga yang digunakan untuk membeli sukuk-sukuk ni lah. Okey, so tak silap aku dalam ni kita boleh tengok, nampak dia bagi tahu dana amanah ni performance dia macam mana. Okey, contohnya macam tadi kita pergi dekat USA stock ni, kita boleh tengok okey, dalam USA stock ni performance dia untuk 6 bulan pertama ni, 6 bulan terakhir adalah 33.77%. Untuk 1 tahun performance 16.60%. Dan untuk daripada tahun 2010 yang mana waktu Wahid ni dibuat adalah 234.33%. Bukan Wahid ni dibuat, Wahid ni dibuat pada tahun 2017. Tapi yang ini performance syariah ETF ni. Okay, so kita ada unrealized gain dan losses kita adalah RM93.10. Okay. Okay, dan Malaysia stock ni kita boleh tengok juga. Okay, unrealized gain kita adalah RM82.53. Okay, boleh nampak Dan yang suku ada tadi, cash pun kita ada simpan Cash ni ada simpan lah. Okay, tak ada masalah. So yang ini very aggressive. Sebab kita nak, bila kita masuk dalam Wahid ni, bila kita nak beli ataupun kita nak melabur dalam Wahid investment ni, dia akan tengok pada kita punya risk appetite kita Kalau kita punya risk appetite kita dia jenis yang seorang yang moderate, so dia akan bagi kita middle risk lah. Macam saya ni, macam aku ni ambil very aggressive portfolio, so dia akan invest ke dalam portfolio secara agresif. Okay? Yang mana nanti dalam soalan bila kita nak diberi pilihan untuk melabur tu, dia akan tanya kita ni seorang yang macam mana. Kalau kita dah loss, adakah kita jenis nak tambah lagi modal ataupun kita nak biarkan saja. Okay.
So secara overall dia, daripada 7,000 ni, aku baru dapat earning dalam RM210, 2.6%. So yang ini kalau ikutkan, sebab aku ada withdraw hari tu, bulan Mac semua aku ada withdraw, lepas tu aku masukkan balik pada bulan 4, kemudian aku top up sampai jadi 7,000 lah. Okay, so ini perjalanan. Nampak ada turun naik daripada last aku top up tu 5 hari bulan Mei, dia ada turun naik. Okay. Yang ini korang boleh, macam tadi lah, korang boleh deposit dan juga korang boleh withdraw. Okay, secara online sahaja. Okay. Ini untuk akaun aku yang pertama, kemudian akaun aku yang kedua. Yang ini aku gunakan untuk maintenance kereta dan juga insurans lah. Sebab yalah kan, kereta aku alhamdulillah, bukan kereta aku lah, kereta bini aku alhamdulillah, kereta tu dah habis bayar. So duit yang kami nak bayar kereta tu kami masukkan ke tempat lain lah, untuk jadikan backup mana tahu. Sebab kereta dah lama, kereta dah almost 13 tahun, lebih dah 13 tahun, nak masuk 15 tahun dah kereta tu. So kami nak gunakan duit tu untuk maybe buat ni balik ke, orang kata apa, buat restore balik kereta kan. So kita target lah untuk kita buat restore kereta tu. So aku budget untuk kereta ni setiap tahun, setiap bulan aku letakkan dalam RM300. So bila RM300, setahun dalam RM3,600. So target aku sebenarnya adalah RM1,500 sahaja. Sebab RM1,500 ni insurans dalam RM500. So RM1,000 ni maybe nak tukar tayar ke kan, kalau ada apa-apa yang rosak ke kan. Sama juga aku letakkan portfolio sebagai very agresif. Kita boleh tengok dia punya performance macam mana. Kita pergi dekat details macam mana. Dia lebih kurang samanya. Dia still akan simpan cash. So ini RM7 lah kita punya unrealized profit kita. Apa yang dimaksudkan dengan unrealized gain dan losses? Maksudnya selagi kita tak withdraw, kita tak close position kita, selagi itulah kita dalam keadaan rugi ataupun untung. Okay. Jadi aku akan sertakan dekat bawah nanti reference untuk korang register Wahid ni. Sebab bagi aku Wahid ni antara robo advisor lah. Biarpun aku rasa aku agak ketinggalan sebenarnya, sebab untuk pengetahuan korang, aku juga trade sendiri. So dalam masa yang sama, kadang-kadang kita perlukan satu lagi instrumen yang berlainan. Sebab bagi aku Wahid ni dia different, totally different from ASB. Okay, sebab ASB sekarang pun ASB tak berapa cantik, dan ASB ada bagi loan. Tapi kita kena ingat, bila berkaitan dengan loan ni, the end of the story dia akan menguntungkan bank. Dia tetap akan untungkan bank. Okay, dia takkan untung banyak sangat pun pada kita lah. So aku lebih suka prefer untuk aku saving sendiri berdasarkan risk appetite aku sendirilah. Okay. Jadi nanti dekat bahagian komen ataupun bahagian description untuk channel YouTube nanti aku akan letak link untuk korang mendaftar. Dan kalau korang ada sebarang pertanyaan, korang boleh DM aku. Macam mana korang boleh DM aku? Korang boleh pergi ke Facebook aku, Husni Mubarak. Okay, korang akan nampak lambang warna putih macam ni, HM ni. Okay, ini adalah aku punya nama lah untuk Husni Mubarak. Dan boleh
message aku di Messenger, aku akan insya-Allah aku akan balas lah. Okey. So aku dengan video ni aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua supaya kita dapat pelbagaikan lagi kita punya sumber pendapatan lah. Okey. Jadi itu saja buat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.